pencapaian SPM 2022 lebih baik berbanding 2021. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Seramai 10,109 calon sijil pelajaran Malaysia SPM memperoleh keputusan cemerlang grade A campur, A dan A tolak dalam semua mata pelajaran bagi tahun 2022 berbanding 9,696 calon pada tahun 2021. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Fakharuddin Ghazali, ia menunjukkan peningkatan 0.2% iaitu sebanyak 413 calon. Bilangan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya kepujian atau grade C dalam semua mata pelajaran adalah seramai 75,322 calon, iaitu 20.1% pada tahun 2022 berbanding 71,842 calon, iaitu 18.8% pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak 3,480 calon, iaitu 1.3%. Sementara itu, seramai 128,193 calon iaitu 34.3% lagi telah memperoleh sekurang-kurangnya lulus semua mata pelajaran yang diduduki pada tahun 2022 berbanding 129,796 calon iaitu 34% pada tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan kepada 0.3% berbanding tahun 2021. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Tambahnya, pencapaian SPM bagi tahun 2021 bagi kawasan bandar dan luar bandar menunjukkan peningkatan. Jurang pencapaian calon SPM 2022 antara bandar dan luar bandar semakin mengecil iaitu sebanyak 0.03 mata berbanding 2021. Peratus calon yang layak menerima SPM 2022 meningkat kepada 91.6% berbanding 88.1% pada 2021. Peningkatan itu buat julung kalinya melebihi 90% serta merupakan pencapaian terbaik sejak syarat pensijilan 2013 diperkenalkan. Berdasarkan syarat pensijilan SPM yang ditetapkan mulai tahun 2013, calon mesti memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak memperoleh sijil SPM. Peratus yang layak menerima sijil SPM tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan kepada 91.6% berbanding 88.1% pada tahun 2021. Kelantan merekodkan grade purata negeri GPN 4.88 tahun ini, peningkatan sebanyak 0.22 mata berbanding tahun sebelumnya. 51 sekolah menunjukkan grade purata sekolah GPS mengatasi GPN negeri dengan GPS terbaik dicatat Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra dengan 1.46 mata. Daripada jumlah itu, sebanyak 16 buah sekolah mencapai kelulusan 85% lulus semua mata pelajaran. Sejumlah 55 mata pelajaran diambil calon SPM 2022 di Kelantan dan 29 daripadanya mencapai kelulusan 100%. Seramai 8 calon mendapat A campur penuh manakala 271 calon mendapat sekurang-kurangnya A tolak bagi semua mata pelajaran yang diambil. Johor turut merekodkan peningkatan GPN dalam tempoh 5 tahun iaitu 4.59 mata. Catatan tersebut merupakan peningkatan 0.16 mata berbanding 4.75 bagi SPM 2021. Seramai 20 calon memperoleh pencapaian cemerlang A campur bagi semua mata pelajaran, manakala bilangan calon cemerlang meningkat kepada 2.73%. Selain itu, bilangan calon layak menerima sijil juga meningkat kepada 91.54% berbanding 87.5% pada 2021.
Sebanyak 6 perjanjian dan MOU dua hala dimeterai antara Malaysia dan Indonesia dalam lawatan kerja Presiden Joko Widodo dan delegasinya ke Malaysia hari ini. Antaranya berkaitan perjanjian rentas sempadan, perdagangan sempadan, kerjasama promosi pelaburan dan juga pengiktirafan bersama pensijilan halal bagi produk domestik. Pemeteraian disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Jokowi. Perjanjian rentas sempadan membabitkan Menteri Dalam Negeri Indonesia Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Malaysia. Bagi perdagangan, sempadan melibatkan Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hassan dan Menteri MITI Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Selain itu, Datuk Seri Tengku Zafrul turut menandatangani kerjasama bersama Menteri Pelaburan Indonesia mengenai kerjasama promosi pelaburan. Turut dimeterai kerjasama pengiktirafan bersama pensijilan halal antara pengurusi Badan Halal Indonesia Muhammad Akil Irham dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Dalam pada itu, pada majlis yang sama turut menyaksikan pertukaran instrumen membabitkan Menteri Luar Negeri. Tahun lalu Indonesia merupakan rakan dagangan ke-6 terbesar Malaysia dan kedua terbesar ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak 130.14 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 36.5% berbanding 95.31 bilion ringgit pada tahun 2021. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir meluahkan rasa kesal dan mengecam tindakan pelawak wanita Jocelyn Chia melalui rakaman video yang secara jelas mempelekeh Malaysia serta mempersenda tragedi yang pernah melanda negara. Tindakan itu langsung tidak menunjukkan sensitiviti dan empati terhadap rakyat Malaysia serta keluarga mangsa tragedi. Menurutnya, video itu juga jelas menggambarkan perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran negara Asia yang sememangnya terkenal dengan adab dan tata susila. Beliau percaya ia bukanlah pendirian atau tindakan yang diterima oleh mana-mana negara, apatah lagi menggambarkan pendirian rasmi mana-mana kerajaan. Datuk Seri Dr. Zamri berkata sebarang bentuk tindakan atau cubaan seperti ini diharap dapat dihentikan bagi memastikan rasa hormat pada mana-mana negara terus dipelihara. Terdahulu, tular klip video memaparkan pelawak berkenaan mempelekeh Malaysia dalam satu persembahan komedi di New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Pelawak itu mengeluarkan kenyataan termasuk jenaka keterlaluan yang menyentuh mengenai kehilangan pesawat Malaysia MH370 yang dikatakan tidak mendarat. Kerajaan Singapura memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Ia berikutan tindakan melampau pelawak berasal dari negara itu, Jocelyn Chia, yang membuat komen jelik dalam satu persembahan komedi baru-baru ini. Pesuruhjaya tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, berkata kenyataan Chia itu tidak sama sekali mencerminkan pandangan seluruh rakyat Singapura. Beliau turut menjelaskan Chia bukan lagi warga Singapura seperti yang dinyatakan pelawak wanita itu. Kerajaan Singapura juga sama sekali tidak akan membiarkan kata-kata atau tindakan yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain selain mahu terus menikmati hubungan kukuh kedua-dua negara. Chia mempersendakan Malaysia dalam persembahan komedi bertajuk Singapore vs Malaysia di New York, Amerika Syarikat. Sementara itu, penghibur tanah air Haris Iskandar menekankan pentingnya setiap pelawak menjadi lebih peka dan sensitiviti melibatkan topik peribadi maupun insiden tragis. Comedy can be a powerful tool for social commentary, but it needs to be used responsibly. Comedy, like all art form, is a subjective form of expression. That means what's funny to one person may not be necessarily funny to someone else, and you've got to keep in mind context. As a Singaporean, she should have been a little bit smarter to realize that in this age of social media, picking on a Malaysian in the audience and then bringing up MH370 is going to get up on the internet, girlfriend. It's going to have a wider effect. Ultimately, as a comedian, my intention is to make people laugh. And I believe comedians and stand-up comedy should strive to create a positive and inclusive comedic environment. Seorang penuntut Giat Mara Telemong, Hulu Terengganu maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah MPV. Kejadian berlaku di Jalan Sultan Mahmud, hadapan Hospital Sultanah Nurzairah, Kuala Terengganu.
Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Superintendent Wan Muhammad Zaki Wan Ismail berkata, mangsa Muhammad Araf Farhim 16 tahun bersama beberapa rakannya dalam perjalanan pulang ke rumah. Menurutnya, mangsa sebelum itu sempat melawat ibu dan bapanya yang dirawat di hospital sama kerana masalah kesihatan. Hasil siasatan awal mendapati mangsa hilang kawalan untuk memberhentikan motosikalnya lalu merempuh kenderaan dari arah belakang sebelum tercampak atas jalan raya. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian kerana mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan anggota badan. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada 5 Jun 2023, Isnin. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya di atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Harga minyak masak bersubsidi kekal dan bantuan bersasar berikutan kenaikan kos bantu jemaah tunai haji. Antara perkembangan dari Dewan Rakyat Syazwani Samsu untuk perinciannya. Silakan. Ya Syah, harga minyak paket bersubsidi kekal RM2.50 sekilogram. Kerajaan tidak bercadang menaikkan harganya setelah mengambil kira situasi kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat. Bagaimanapun, mekanisme pemberian subsidi bersasar sedang diteliti termasuk pendekatan berasaskan pendapatan menerusi pangkalan data utama padu. Buat masa ini, kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan harga minyak paket bersubsidi kepada rakyat itu. Masa belum sesuai, rakyat masih lagi bergelut dalam isu kos sara hidup. Namun begitu, kerajaan telah bersedia sebenarnya, insya-Allah sehingga hujung tahun ini, suatu badan yang akan mengendalikan database kita, penggalan data kita iaitu PADU yang akan melengkapkan semua data-data untuk kita memberikan subsidi kepada golongan tertentu atau dalam istilah mudanya kerajaan akan memulakan inisiatif ke arah memberikan subsidi bersasar kepada rakyat dalam negara kita. Kita faham kerajaan berbelanja untuk minyak paket saja dan juga RON 95 sebagai contoh dan juga barang-barang bersubsidi yang lain. Kita buat masa ini masih lagi mengekalkan subsidi ini demi rakyat. Penyataan bagi menjawab soalan ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof. Dalam pada itu, Dewan Rakyat hari ini turut dimaklumkan libat urus bersama Petronas sedang dipergiat bagi mewujudkan ekosistem mengitar semula minyak masak terpakai kepada industri biodiesel. Jelas Datuk Seri Salahuddin, usaha itu berpotensi menjana pendapatan negara. Langkah itu juga bagi memastikan minyak masak terpakai bersubsidi yang mencecah 65,000 metrik tan sebulan dapat dimanfaatkan. Kita ada lebih kurang 65,000 metrik tan sebulan untuk di-recycle. Tadi tersebut kita ada polisi 3R untuk kita menjadikan alam sekitar lebih lestari dan kita boleh memberikan pendapatan. Isi rumah, isteri kita juga boleh kumpul. Dan ini telah kita adakan libat urus dengan beberapa syarikat pengeluar minyak seperti Petronas dan lain-lain yang telah bersedia. Saya dah sebut tadi, kita mesti mewujudkan satu ekosistem ke arah benar-benar menjadikan minyak masak bersubsidi ini yang telah digunakan ini sebagai suatu sumber pendapatan baru.
RM30,850 diperuntuk untuk setiap jemaah haji Muassasah Malaysia berikutan kenaikan kos mengerjakan haji. Jumlah itu meningkat 8% berbanding RM28,632 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata peningkatan kos tidak dapat dielakkan disebabkan beberapa faktor. Antaranya kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi, kadar tukaran wang mata ringgit Malaysia berbanding Saudi Rial dan dolar Amerika, selain projek pembesaran yang berterusan di Mekah dan Madinah bagi keselesaan jemaah haji di Tanah Suci. Namun bagi jemaah haji B40, tabung haji telah memperkenalkan bantuan kewangan haji secara bersasar kepada golongan tersebut. Manakala bagi jemaah haji T20 ditetapkan untuk bayaran penuh kos haji. Keputusan penetapan bayaran penuh ini dibuat berdasarkan konsep istita'ah, di mana ibadat haji hanya difardukan kepada mereka yang berkemampuan. Tabung haji telah bekerjasama dengan kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pengkalan data sedia ada berkaitan pendapatan jemaah haji yang terpilih. Tabung haji mengenal pasti jemaah kumpulan B40 dan M40 berdasarkan senarai penerima sumbangan tunai rahmah dari kerajaan. Jemaah kumpulan T20 pula adalah mereka yang mempunyai pendapatan individu bulanan melebihi RM15,000 dan bukan berasaskan pendapatan isi rumah. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Baik, seterusnya ini pula berkaitan pemberian dos HPV. Kira-kira 336,000 murid perempuan tingkatan 1 kohort 2020 hingga 2022 masih belum menerima sebarang dos vaksin HPV. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan komited memastikan murid perempuan kohort 2021 hingga 2023 menerimanya sebelum tamat persekolahan. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, antara faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaannya kerana kementerian tidak dapat membuat perolehan bekalan vaksin itu berikutan gangguan bekalan di peringkat global pada tahun 2021. Selain harga vaksin yang melonjak 6 kali ganda. Disember tahun lalu, KKM hanya boleh membuat perolehan sebanyak 100,000 dos vaksin HPV. Tamat persekolahan. Keutamaan pemberian vaksin HPV adalah kepada murid perempuan bagi kohort 2021 dan yang sedang berada sekarang ini di tingkatan 3. Terlebih dahulu, dan apabila keseluruhan kohort ini selesai, barulah vaksin itu kita berikan pula kepada kohort 2022 dan seterusnya kohort 2023. Dan ini bergantung juga kepada jumlah vaksin yang kita akan perolehilah pada tahun ini. Berkenaan dengan perolehan vaksin HPV yang telah diperuntukkan sebanyak 120 juta itu, bagi tahun ini Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan perolehan baru ini kita dapat muktamadkan pada suku ketiga nanti. Baik, seterusnya, saudara, Dewan Rakyat hari ini menerima kunjungan istimewa Tok Batin Masyarakat Orang Asli dari kawasan Parlimen Cameron Highlands. Timbalan Speaker Datuk Ramli Muhammad Noor yang juga ahli Parlimen kawasan itu mengalu-alukan kedatangan mereka pagi tadi. Ahli-ahli yang berhormat yang berada di dalam Dewan yang mulia ini, pada pagi ini Parlimen Malaysia telah menerima kunjungan yang beradat batin-batin daripada kawasan Parlimen Cameron Highlands P078. Pohon yang berhormat batin-batin berdiri. Saya mewakili Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat datang kepada yang beradat, batin-batin dan juga seluruh rombongan yang berhadir. Dengan izin Dewan, Maigah sudah cacak. Bila kita tiba, terima kasih ke Chief ku Parlimen Malaysia dah kabel. Baik, untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih. Nilai ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi pembukaan urus niaga pagi tadi. Peniaga menjangkakan langkah-langkah Bank Pusat Global terhadap kenaikan kadar faedah masih belum berakhir. Pada 12.5 hari ringgit diniagakan pada 4.61 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.74 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.94 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.22. Dagangan Bursa Malaysia bermula rendah pagi tadi. Pasaran mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang bercampur-campur ekoran pelabur menjangkakan kadar faedah mungkin kekal dinaikkan untuk seketika. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 5.65 mata kepada 1,373.00 mata. 3 kaunter saham aktif, antaranya Sarawak Consolidated, kekal tidak berubah pada 27.5 sen dan D-Nex naik 1 sen kepada 49 sen dan RGB bertambah 1.5 sen kepada 27.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan Hextech meningkat 20 sen kepada RM26.20, Hong Leong Financial Group bertambah 20 sen kepada RM17.22, manakala KLK menokok 12 sen kepada RM21.72. Keuntungan selepas cukai Petronas naik 2% kepada RM23.8 bilion bagi suku pertama 2023 berbanding RM23.4 bilion bagi tempoh yang sama tahun lalu. Peningkatan disumbang pendapatan faedah yang lebih baik dan cukai lebih rendah. Ia sejajar penurunan keuntungan yang diimbangi sebahagiannya oleh pendapatan yang lebih rendah sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan EBITDA. Kumpulan itu mencatatkan EBITDA sebanyak RM38.6 bilion. Perolehan bagi suku dikaji meningkat 16% kepada RM90.4 bilion disokong peningkatan volume jualan dan impak yang menggalakkan daripada pertukaran asing. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Tengku Muhammad Taufik berkata, prestasi membanggakan itu membuktikan komitmen berterusan kumpulan untuk memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat. Bagaimanapun, Petronas kekal berhati-hati memberi tumpuan kepada pengurusan kewangan berhemat. Sementara itu, perbelanjaan modal capex berjumlah RM10.5 bilion disumbang projek huluan dan gas. Jumlah aset pula mengukuh kepada RM713.6 bilion pada 31 Mac 2023. Proton merekodkan jualan 13,268 unit kenderaan pada Mei 2023, meningkat 35.5% berbanding bulan sama tahun lalu. Bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sejumlah 62,970 unit terjual dengan pertumbuhan tahunan 38.9% tertinggi dalam pasaran otomotif tempatan. Jumlah volume industri TIV dianggarkan meningkat semula sebanyak 32.2% bulan lalu, menjadikan anggaran pegangan pasaran pada 21.5% bagi tempoh yang sama. Jenama nasional itu turut menembusi pasaran Mozambik sebagai destinasi ekspor baharu dengan menawarkan Proton X70 dan Proton X50 untuk permulaan. Mei turut mencatat jualan ekspor terbaik bagi tempoh 5 bulan pertama dengan 217 unit dihantar kepada pengedar antarabangsa. Bagi jualan keseluruhan, Proton Saga mengekalkan kedudukannya sebagai model terlaris dengan 5,819 unit terjual.
5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.